Satu yang menarik cadangan Johari. Cadangan Tan Sri Johari naikkan denda kelakuan MP Lia disokong. Beberapa ahli parlimen dari blok kerajaan menyatakan sokongan terhadap cadangan Speaker Johari Abdul untuk menaikkan denda maksimum bagi menghukum wakil negara rakyat yang berkelakuan tidak wajar. Ahli parlimen Selayang William Leong berkata, langkah meningkatkan hukuman daripada 1,000 kepada 10,000 adalah munasabah demi menjaga maruah Dewan Rakyat. Mari kita letakkan noktah kepada tingkah laku tidak terkawal yang telah merosakkan imej parlimen. Ahli Parlimen Kuching, Calvin Yee pula berpendapat memang ada keperluan memperkuat peraturan dan adab anggota Dewan Rakyat. Katanya dengan langkah ini, kualiti seorang ahli parlimen dapat ditingkatkan sekaligus membuatkan mereka kembali memberi tumpuan kepada perbahasan. Bagaimanapun, definisi kata-kata kasar perlu ditakrifkan, manakala jawatan kesah hak dan keistimewaan parlimen, dua parti mesti diberi kuasa melaksanakan keputusan yang telus serta adil. Sementara itu, Sharlina Abdul Rashid berpandangan denda yang lebih tinggi diharap mampu menjadi penghalang agar ahli parlimen tidak bertindak sesuka hati dalam parlimen. Ahli parlimen Bukit Bendera menjelaskan memang ada keperluan semua pihak meningkatkan kualiti dalam perbahasan di Dewan Rakyat. Tuan-tuan, bagi saya itu adalah satu perkara yang asas di dalam kita berbahas di dalam Dewan Rakyat. Terutamanya Dewan Rakyat, Dewan Negara. Dua-dualah. Terutamanya kalau kita tengok, tak tahulah, kadang-kadang saya tak faham lah ahli parlimen yang dipilih untuk bertanding ni, tujuan apa sebenarnya? Korang bertanding, korang masuk dalam berbahas untuk tujuan apa? Atas tujuan apa sebenarnya? Untuk apa? Kalau semata-mata untuk apa? Untuk nak memaki hamun? Untuk nak mengeluarkan kata-kata kesat? Semata-mata untuk apa? Dan saya tengok kualiti perbahasan beberapa, bukan semualah, beberapa ahli parlimen itu tidak berkualiti sebenarnya. Terutama beberapa orang daripada pembangkang. Saya malah nak sebut lah. Dia ada, bukanlah semuanya tak berkualiti, ada. Di antara perkara-perkara yang dia bahaskan kadang-kadang tak kena pada topik. Dia seolah-olah macam jangan tak bercakap. Seolah-olah macam tu, jangan tak berborak, jangan tak bercakap. Seolah-olah sedemikianlah keadaan dia, jangan tak bercakap. Seolah-olah sebegitu. Jadi kita pelik, tuan-tuan. Kenapa mereka seolah-olah tak bercakap? Bercakap dalam konteks yang tidak betul sebagai seorang yang ahli parlimen. Seorang ahli parlimen tu dipilih kerana kita faham, pertama, dia boleh mewakili rakyat dalam apa-apa isu. Kedua, dia mempunyai kemampuan untuk kritis. Kita tak ada masalah pembangkang nak mengkritik polisi-polisi di dalam kerajaan. Perdana Menteri nak bawa polisi sesuatu, polisi apa, polisi itu, polisi ini, menyatakan satu pendapat dan pembangkang membantah. Itu kita tak ada masalah. Kita tak ada isu tentang perkara tersebut. Nak bantah-bantahlah polisi tersebut. Bahas, bangkang, bantah, debat. Itulah tugas dan fungsi ahli parlimen. Namun yang peliknya, bila dalam parlimen, menteri ataupun wakil parlimen atau ahli parlimen bercakap soal A. Point dia adalah A. Tiba-tiba bangkit seseorang, dia cerita benda lain yang tak relevan. Menyakitkan hati. Menimbulkan kata-kata kesat. Menghina. Benda yang apa kena mengena perkara tersebut dalam parlimen? Seolah-olah membuang masa. Faham tak? Membuang masa. Jadi, perbahasan yang sebenar yang sepatutnya dilakukan, tidak dilakukan dengan baik. Jadi, bila tidak dilakukan dengan baik, itu ialah yang berlaku. Kan? Itulah yang berlaku. Jadi, inilah antara perkara yang kalau boleh kita nak elakkan, tuan-tuan. Di dalam negara kita. Okay. Right. Habislah kat situ. Saya buat satu, saya saja ni passing through cerita-cerita lah. Baru-baru ni kan Rafizi pernah debat dengan Syahir kan. Teras antara bila Rafizi bercerita tentang structural reform ataupun reformasi struktur yang dibicarakan oleh Rafizi. Rafizi bercakap tentang structural reform. Apakah structural reform yang dibicarakan oleh Rafizi? Nah, kalau kita faham apa yang Rafizi nak bawa tentang structural reform ni, sebenarnya beliau bercakap tentang apa sebenarnya punca permasalahan yang melanda negara kita. What is actually the real problem yang melanda negara kita. Dan salah satu actual problem, masalah sebenar dalam negara kita adalah kebergantungan kita kepada sumber asli seperti minyak gas dan peladangan, melupakan ataupun kurang dalam inovasi, kurang melihat kepada apa orang kata alternative energy. Saya bagi contoh, tuan-tuan, alternative energy kan. Ini nak cerita daripada satu pembacaan saya. Pada tahun 2050, Singapura akan phasing out. Sekarang ini elektrik Singapura bergantung kepada gas, import gas asli, sumber gas asli untuk menjana di samping coal lah, untuk menjana electricity di Singapura. Now, sekarang ini Singapura is slowly moving towards green energy.
So dia akan pergi kepada alternative energy lah. Termasuk apa tuan-tuan? Termasuklah solar. Ini yang Rafizi cakap, termasuk solar. Yang berkenaan dengan solar, dengan peralihan tenaga tu. Now, kata, so macam mana negara kecil seperti Singapura nak dapat contohnya solar? Ataupun hydro memang mustahil lah. Solar lah yang paling utama. Now, katalah kita roofingkan, kita letaklah dekat pelantar ataupun dekat bumbung rumah-rumah kat Singapura tu pun, paling kurang boleh dapat 1000 megawatt per hour. Itu pun kalau ada matahari yang constant. Mustahil matahari ni constant kan. Dia akan ada awan, akan ada malam dan sebagainya. So about 1000, itu pun maksimum dah tu. Sedangkan keperluan Singapura lebih kurang 6000 megawatt per hour. So mana nak cari balance 5000? So the nearest negara yang dia boleh pergi ialah Malaysia. Ini yang Rafizi sebut tentang alternative energy yang kita boleh buat. Contoh, kita boleh buat solar, kita boleh jual kat Singapura. Daripada segi elektrik tersebut. Antara solar, okey, kalau macam tu, berapa banyak solar pula kita nak buat atas bumbung panel kita? Siapa kata kena buat atas bumbung panel atau di atas tanah? Kita ada tasik kenyir, tuan-tuan. Kita boleh buat solar di atas tasik. Sebenarnya. Kita ada air banyak, kawasan yang luas, kita boleh buat solar di tasik kenyir dan kita boleh tarik dan jual ke Singapura. Itu bukan satu benda yang mustahil. Benda ni bukan saya yang cakap. Benda ni, teknologi ni dah lama ada. Kita je tak pakai. So, perubahan tenaga itu, so sekarang ni kita dah boleh salur dan kita boleh supply tenaga, boleh ubah ini kepada negara-negara luar dan negara luar boleh melabur dalam negara kita. Satu benda yang Rafizi sebut dalam debat tersebut, dia kata, kita tidak fokus kepada pembangunan ataupun bangunan-bangunan pencakar langit. Not at this moment of time. Bukannya tak ada. Tetapi not at this moment of time. Tak ada Perdana Menteri, jadi Perdana Menteri, the first thing dia announce, saya akan buat bangunan PMX 100 tingkat, 200 tingkat, tertinggi di dunia. Tak ada. Kerana apa? Fokusnya sekarang ini adalah fokus kepada yang esensial dahulu. Kepada perkara asas seperti kos sara hidup, kepada pendapatan rakyat, kepada kemudahan-kemudahan yang persekolahan dan sebagainya. Nah, kalau kita tengok kenyataan daripada Perdana Menteri, baiki bumbung, tandas sekolah lebih penting dari bina bangunan tinggi. Perdana Menteri memberi jaminan kerajaan akan menambah baik infrastruktur asas di sekolah menjelang Oktober ini. Anwar berkata negara ini tidak seharusnya dikenali dengan mercu tanda atau bangunan tinggi dan besar, tapi sebaliknya layanan adil kepada rakyat. Malaysia harus terkenal dengan jaminan keadilan bagi semua rakyat, termasuk yang tersisih dan terpinggir, katanya ketika menyampaikan perusahaan Hari Kebangsaan. Katanya jaminan keadilan ini termasuk menyediakan kemudahan kepada semua golongan, termasuk membaiki tandas dan bumbung sekolah usang di sekolah-sekolah. Ini jauh lebih bermakna kepada berjuta-juta ibu bapa, kepada pelajar sekolah daripada mercu tanda negara atau bangunan-bangunan besar yang saya sambung hanya boleh dinikmati oleh beberapa golongan saja. Sedangkan kalau kita tengok sekolah-sekolah daif, sekolah-sekolah yang rosak, sekolah yang memerlukan bantuan, ini adalah seluruh Malaysia. Di Malaysia kita ada lebih 10,000 buah sekolah rendah dan juga menengah. Lebih 10,000. Yang paling banyak sekolah rendah dan sekolah menengah adalah di Sarawak, di Sabah, diikuti di Johor. So 3 negeri ini antara negeri yang mempunyai sekolah yang terbanyak di Malaysia dan juga sekolah daif yang paling banyak. Sabah dan Sarawak. Johor pun ada, tapi Sarawak antara sekolah daif yang paling banyak. Jadi daripada situlah tuan-tuan, kita melihat komitmen kerajaan sekarang ini, dia pandangan mereka adalah melihat kepada asas dulu. Infrastruktur, struktur dulu. Asas tapak dulu tu kena dibetulkan. Tapak kita tak betul, ini kita menyambut Hari Kebangsaan esok hari, tapak kita tak betul, maka apa yang kita bina itu akan roboh dengan mudah. Itu yang penting kita kena faham, tuan-tuan. Sebab itu kenapa PMX amat menekankan bila-bila dia mula berkuasa tempoh hari, pemberian subsidi kepada petani, memberi subsidi kepada getah umpamanya, kepada kepada harga getah yang diletakkan. Kemudian melihat harga telur, melihat harga bahan-bahan asas seperti ayam, melihat keperluan-keperluan asas terlebih dahulu sebelum kita nak meninjau kepada projek-projek mega. Of course, investor akan datang, dia kata nak labur ini. Bila benda asas ini settle, bila perkara asas ini ada, bila perkara asas ini sudah disettlekan, maka dalam keadaan ini kita akan dapat lihat bahawa di situ pelabur akan lebih yakin dengan apa yang berlaku dalam negara kita. Itu yang kita kena faham, tuan-tuan. Itu yang kita kena faham. Baik, habis kat situ. Now, cerita yang menarik, tuan-tuan.